Sebab itu kita tuan, tadarus ni orang tak berapa nak datang. Tapi kalau baca Yasin, ramai orang. Kenapa? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Tadarus, orang tak nak join. Baca Yasin, penuh. Sebab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi ashabihi wattabi'in tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Terima kasih pada membagi Tuan Imam angkat mengurusi majlis pada malam ini. Mengurusi dan sultan kuasa Tuan Imam, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ahli karyah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dapat kita bersama pada malam ini kumpul dan berhimpun di surau ini. Mudah-mudahan Allah SWT mencatatkan kebaikan yang banyak untuk kita. Hari ini sekira-kira kita telah masuk kepada 18 hari bulan daripada bulan Syaban. Kalau mengikut kira-kiranya, adalah lebih kurang 12 hari lagi kita akan berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesihatan yang baik supaya kita berkesempatan berada dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Ada sebuah doa yang dicatatkan dalam Hilyatul Awliya, doa yang dibacakan oleh salafus soleh. Salafus soleh artinya orang-orang yang terdahulu yang diperakui kesolehan mereka. Itu dipanggil salafus soleh. Doa yang sangat memberi makna sebagaimana bunyinya, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Atau kalau doa ini pada asalnya dia datang dalam bentuk mufrad,
ataupun memberi makna saya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa taqabbalhu minni wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maknanya, ya Allah, sejahterakanlah aku untuk Ramadan. Ini penting. Kita minta supaya Allah Ta'ala memberikan kita kesejahteraan dengan maksud diberikan kita afiat, kesihatan fizikal, kesihatan mental, dan kesihatan rohani kita. Kerana nak masuk dalam bulan Ramadan ini, kita bukan hanya sekadar masuk bulan yang dipanggil bulan puasa, tetapi kita nak berada dalam satu bulan yang disebut sebagai bulan anugerah Allah Ta'ala, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, soal berada dalam bulan Ramadan itu bukan hanya untuk puasa, tetapi supaya kita menyediakan diri untuk mendapatkan segala macam fadilat yang Allah beri dalam bulan Ramadan. Itu dia. Kadang ada orang dipikir yang disiap ini untuk masuk bulan puasa, kata dia. Memanglah orang Melayu panggil bulan Ramadan ni bulan puasa. Tetapi yang kita patut menyediakan diri kita ialah untuk berada dalam bulan yang penuh dengan fadilat ataupun fadail. Itu yang pertama. Jadi kerana itu minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma sallimni li Ramadan. Tapi saya suka baca Allahumma sallimna. Sebab kita tolong baca untuk orang lain sama. Jadi kalau makcik baca, makna kita baca samalah untuk orang tua tu. Sekadang orang tua tu malas berdoa, habis salam cabut terus. Jadi kita tolong baca. Jadi kita pula mak bapak, kita baca untuk anak-anak juga. Misal maklum saya lah, budak ni kadang doa memang tak ada harapan. Jadi bila kita baca Allahumma sallimna li Ramadan, sejahterakanlah kami untuk bulan Ramadan. Maksudnya kita, isteri dan anak-anak. Wasallim Ramadana li, dan sejahterakanlah Ramadan ini untuk aku. Kerana yang kita risau, Ramadan yang 12 hari lagi kita nantikan ni bila sampai, tiba-tiba kita pula hilang. Itu pula masalah. Kan? Ramadan sampai dah, dia yang tak sesampai. Pun ramai juga. Jadi sebab itu kita minta supaya Ramadan itu juga sejahtera untuk kita. Kadang kita risau juga tengok orang kita. Saya tak tahu apa benda tabiat dia. Bila nak masuk bulan Ramadan, malam Ramadan atau sehari sebelum Ramadan, kedai makan semua penuh. Bila kita tanya, apa hal orang kelang kabut makan malam ni? Dia kata, ni last nak makan, dia kata. So, sehari dua lagi Ramadan dah tak boleh makan. Yang tak boleh makan tu siang. Malam boleh makan. Dan yang peliknya, apa hal Ramadan ni sebenarnya? Ini nak nyambut Ramadan, nak masuk dalam bulan Ramadan ke nak kena hukum gantung? Biasanya orang yang kelang kabut nak makan ni orang nak kena hukum gantung. Ini nak Ramadan saja. Bukan makna Ramadan tu orang tak boleh makan dah, tak. Hanya pada bulan Ramadan tu ada tata tertibnya, itu saja.
ada ibadah yang digalakkan dalam bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan lain. Itu saja. Jadi yang kelang kabut sangat nak makan tu mahal. Tapi tak apalah, orang nak makan, apa nak kata Ustaz? Cuma kita harapkan supaya Ramadan ini sejahtera untuk kita. Maknanya sejahtera ini artinya daripada mula Ramadan sehingga akhir Ramadan. Ada orang dia sejahtera awal saja. Ni pun salah juga. Kalau dulu-dulu tak apalah. Pasal dulu ni tak apa tu sebab silapan kita juga masjid-masjid surau. Ni dulu, cerita dulu. Pasal masjid surau galak membaca fadilat sembahyang tarawih. Sekarang tak ada dah Ustaz? Tak ada dah. Dulu siap tampal kat dinding. Malam pertama, betul kan? Barang siapa mengujikan, ini saya main balon je, tuan-tuan jangan riem no. Pasal hadis ni memang sepakat ulama mengatakan palsu, bukan hadis pun. Direka saja. Jadi saya pun tak adalah nak menghafal sangat. Cuma ingat begitu je lah. Dia kata, siapa yang mengerjakan tarawih pada malam itu, diampunkan dosa-dosanya. Sepanjang hayat, maknanya tak berdosa dah dia. Masuk hari kedua tarawih, siapa yang mendirikan tarawih hari kedua, maka diberikan pahala seperti para Nabi. Oh banyak. Makna dosa dah ampun, pahala pun sebanyak pahala para Nabi. Masuk hari ketiga tarawih, siapa yang mendirikan tarawih pada hari ketiga, dikahwinkan dengan bidadari syurga. Itu yang canggih tu. Hari keempat, tak ada orang datang dah. Mana pergi? Kata cukuplah, dosa dah ampun, pahala dah banyak, bidadari syurga pun dah dapat. Ini dululah, dulu. Sebab itu kadang kesilapan faham ni pun salah juga. Tapi sekarang tak ada dah. Mana ada orang baca? Tak ada. Orang pun tak pakai dah fadilat sembahyang tarawih. Pasal orang sekarang dia pandai dah, rajin mengaji. Tengoklah tuan-tuan pun, belum tarawih lagi, belum habis, belum masuk Ramadan lagi. Maknanya tuan-tuan dah mengaji dah. Kan canggih tu. Tapi cuma yang kita risau, bila masuk Ramadan, kita ni semakin ke ujung, dia semakin perlahan. Semakin ke ujung, semakin hilang. Ini yang kita risau. Sebab itu, saya ingat memang kita kena berdoa lah. Minta supaya Allah Ta'ala mensejahterakan Ramadan untuk kita. Supaya kita rasa dalam Ramadan tu rasa seronok, rasa makna masuk minggu pertama tu kita rasa dah menggelabar dah. Ya Allah, 7 hari dah macam tak buat apa-apa lagi. Tu. Jangan masuk 7 hari, 7 lagi 23, sikit lagi. Lain yang dihitung. Sebab itu ada orang kadang-kadang masuk sebelum akhir Ramadan, jawapan lain dah. Kalau awal-awal Ramadan, dan kadang tanya, berapa Ramadan hari ni? Hari ni 13 Ramadan ke tadi? 13. Hari ni berapa? 15. Masuk 21. Hari ni berapa Ramadan? Hari ni rasa 9 hari lagi nak raya. Dia dah jawab ikut belakang. Jadi makna Ramadan tu tak sejahtera untuk kita. Sebab itulah kenapa para ulama ajarkan doa ini, baca wasallim Ramadan lana, dan sejahterakanlah Ramadan untuk kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbalah, dan ya Allah, engkau terimalah segala amalan kami dalam bulan Ramadan dalam keadaan amalan-amalan itu diterima. Ini pun kita risau juga. Kadang-kadang kita Ramadan memang champion, beramal, semangat, macam-macam buat. Quran buat, sembahyang tarawih buat. Tetapi yang kita risau, hujung itu amalan tak diterima. Itu yang kita risau. Sebab itu ketakutan bagi orang yang beramal ialah bila amalan itu lagwa wa la'ibah,
amalan tu hanya jadi main-main, hanya seronok je. Waliyazbillah. Orang tak beramal, dia tak risau bab tu. Mana dia risau? Pasal dia pun tak beramal. Tapi orang yang beramal, kita lah. Faham tak makcik? Oh makcik. Tu, macam kita datang sembahyang ke masjid. Yakin ke kita dapat 27 pahala tu? Yang disebut di Nabi SAW, salatul jama'ah khairun min salatil fazi bisab'ati wa ishrina darajah. Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat sendiri, 27 kali ganda. Jawab. Macam kita takut sambil sembahyang sambil mengumpat imam. Tak sungguh. Itu belum sembahyang tarawih lagi. Sembahyang tarawih, jangan main. Kena imam perlahan. Dia mengumpat ni, celaka imam slow betul. Imam laju, lagi kena maki. Pasal Fatihah pun tak sempat habis, imam dah rukuk. Itu yang kita risau tu. Jadi maknanya kita harapkan supaya Ramadan ni besok akhirnya Allah terimalah amalan kita. Jadilah habis. Tuan-tuan, itu sebagai mukadimah, belum start lagi. Kita nak cerita malam ni, tajuknya apa tajuk ni? Lupa pula dah. Ramadan tiba, bersediakah kita? Ini tajuk macam tajuk drama, kan? Saya ingat semua tempat pun tajuk itu juga. Ramadan tiba, bersediakah kita? Dia begini, isunya Ramadan ini adalah ibadah. Itu je. Ramadan ibadah. Ini bukan adat, tak. Ibadah. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, telah dipardukan ke atas kamu berpuasa. Maknanya bila kita faham disebut telah dipardukan ke atas kamu berpuasa, ianya adalah suatu ibadah yang dipertanggungjawabkan pada kita. Itu benda kita masuk dalam kepala dulu. Samalah macam hari ni kalau disebut katalah dalam bab pergi ke Mekah, kan? Apa ayat tu? Man istata'a ilaihi sabila. Apa ayat depan ni? Apa depan? Ya ayyuhalladzi apa benda payah menuh pula. Maknanya dalam ayat haji lah, haji, kan? Bila kita sebut payah menang, di time nak tu pula dia lupa ni. Apa Allah sebut? Man istata'a ilaihi sabila. Mata pun dah rabun, kita boleh rujuk, kita rujuklah, apa payah sangat. Aiyah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sebut untuk Allah itu walillahi 'alan nas. Allah fardukan, Allah wajibkan untuk mengerjakan haji. Kemudian Allah sambung lagi, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang ada istita'ah, ada kemampuan untuk sampai. Habis. Baik. Sekarang, apa yang kita faham perintah Allah ni? Oh makcik, faham soalan ke tidak? Tuan-tuan, apa yang kita faham perintah ni?
Pertama, perintah ini mewajibkan kita melaksanakan ibadah haji. Betul? Baik. Makna ini perintah ibadah. Melaksanakan ibadah haji wajib. Bagus. Kemudian Allah sebut pula dalam ayat yang sama, manistata'a ilaihi sabila. Orang bagi siapa yang ada istita'ah. Man istita'ah apa dia? Yang ada kemampuan. Sama ada kemampuan si fizikal, sama ada kemampuan dari segi harta, begitu juga kemampuan dari segi giliran. Itu pun termasuk istita'ah. Baik. Sekarang kita dah simpan duit tabung haji 9,000 daripada 10 tahun sudah. Faham ke tidak? Sekarang nak naik haji 13,000. Baik. Duit ada ke tak ada? Sudah. Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Duit ada ke tidak? Duit tak ada. Ambil yang tak ada lah. Ambil yang ada panjang cerita. Duit tak ada. Ada 10,000 tu je lah. Nak pergi 13,000. 13 lebih kan? 14,000. Kita ada 10,000 je. Itu pun kita dah bajetkan 1,000 tu untuk belanja. Baik. Sekarang duit tak ada. Apa nak buat? Apa lagi nak buat? Marah tabung haji lah. Laka tabung haji naik harga pula dia. Kalau kita faham pada konsep ibadah, artinya pelaksanaan kita itu sebagai ketaatan. Sekiranya kita itu ahli kepada untuk melaksanakan ibadah tu. Dengan maksud lain, bukan kerana kita seronok nak pergi. Saya teringin nak pergi haji ustaz, lama dah. Bukan itu. Kita ni nak melaksanakan ibadah. Melaksanakan. Kalau sekiranya kita tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut, maka susahlah kita rasa kecewa. Faham ke tidak? Itu konsep dia. Ibadah ni begitu. Makanya pelaksanaan itu adalah untuk sebagai menyempurnakan tuntutan Allah Ta'ala. Itu kena yang pertama. Tapi pelik pula, bila masuk buat puasa, tak nak pula kita teringin-teringin pula. Saya teringin nak puasa. Ada pernah dengar? Apa beza di antara perintah puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dengan ya ayyuhallazina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Apa beza dia? Puasa itu rukun Islam, haji jawab. Faham? Supaya kita tahu yang kita buat ni, ini bukan soal dah masuk bulan Ramadan. Yang kita buat ni bukan soal kita teringin nak pergi haji, tak. Kita buat ini sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Aiwa, faham ke tidak? Tu yang kedua. Tak, masuk tu dulu. Kalau tidak, sebab itu kita tengok orang masuk bulan Ramadan, yang dia fikir seronok sembahyang tarawih. Itu je. Ada orang tanya dia kata, Ustaz, habis sembahyang tarawih itu bukan ketaatan ke? Memanglah ketaatan. Oleh kerana kita faham itu hanya sekadar untuk sembahyang tarawih, maka itu yang kita lihat orang buat pelik-pelik. Sembahyang isyak di rumah, tarawih di masjid. Tak ke gila babi nama tu? Faham ke tidak, makcik? Jangka sembahyang isyak di masjid, sembahyang tarawih di rumah. Tuan-tuan buka, dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Sunat sendiri, sunat berjemaah. Tetapi pandangan yang mengatakan solat tarawih berjemaah itu lebih kuat. Kerana ada hadis Nabi SAW. Kerana Nabi SAW salat Nabi SAW solat dan
orang mengikuti Nabi SAW untuk solat berjemaah mengerjakan solat tarawih. Cuma malam masa itu tak dipanggil tarawih lah. Maknanya Nabi SAW solat di masjid dan orang ikut. Malam kedua begitu juga. Ini hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Malam ketiga begitu juga. Kemudian Nabi stop. Besoknya kata Nabi SAW, kerana aku risau nanti kalau dipadukan pula kepada kalian. So itu kata para ulama, perbuatan Nabi SAW menunjukkan afdalnya secara berjemaah. Yang kedua, hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu lailah lailah ataupun kutiba lahu dicatat untuknya seolah-olah dia bangun malam subuh. Menunjukkan bahawa afdal solat bersama dengan imam. Nampak? Tetapi solat fardu itu lagi dituntut dengan imam. Tuan-tuan faham ke tidak? Ini sibuk mengejar sembahyang tarawih dekat masjid sampai berkelahi. Tolong ke depan sikit boleh tak? Tolong ke depan. Orang pun nak tarawih juga. Tapi sembahyang isyak dia tak sibuk pula kejar ke masjid. Kan terbalik nama tu. Lagi canggih, dia tak sembahyang isyak, dia tarawih je. Ada orang kata, Ustaz, jangan halang orang nak beribadah. Bukan masalah halang orang nak beribadah, bang. Ini kan namanya ibadah. Bila ibadah, fahamkan betul-betul lah bagaimana nak melaksanakannya. Sama juga dalam bab haji tadi. Kan namanya ibadah. Ibadah haji itu terkait dengan istita'ah. Maknanya kalau mampu, pergilah. Tak mampu, sudah. Pergilah hanyai. Orang sibuk pergi hanyai sekarang. Dia punya peras tak dapat pergi haji. Dia pergi hanyai terus. Dia kata, saya nak keluar duit tabung haji sekarang juga, kata dia. Dia kata, tuan tak nak simpan dulu ke kok besok? Tak payah, kata dia. Saya nak keluar. Saya nak pergi hanyai. Marah betul dia. Tuan-tuan. Sebab itu kita panggil ibadah. Bila ibadah, kena fahamlah betul-betul. Sebab itu kita buat tu kena ibadah. Bukan kerana kita seronok. Bukan, oh saya seronok buat tarawih, kata dia. Tuan ingat dulu-dulu, bila nak masuk Ramadan, orang ngajin interview artis. Dululah zaman-zaman surat khabar. Sekarang tak ada surat khabar dah. Bila kan, tanya, bagaimana Ramadan tahun ni? Kalau Ramadan ni apa seronok? Macam-macam boleh jawapan. Oh, saya seronok pasal ada bazar Ramadan. Ni artis kaki menterdarah. Nak sungguh tuan-tuan baca. Ni bukan saya reka. Dia jawab. Semua saya sebut lah artis mana. Sekarang interview lah seorang artis. Pasal dia nak interview artis lah. Interview imam apa pedahnya. Interview seorang lagi. Oh, saya suka tang sembahyang tarawih, kata dia. Jadi dia buat itu kerana dia suka. Oleh kerana dia suka sembahyang tarawih, dia buatlah sembahyang tarawih. Oleh kerana dia suka bazar Ramadan, dia buat bazar Ramadan. Yang lain dia tak suka. Saya yang lain tak suka. Bazar Ramadan dia suka. Saya sembahyang tarawih je suka. Sembahyang lain saya tak suka. Bang, kita buat ini kena ibadah. Letak tu. Kenapa kita ke masjid? Kerana ibadah. Faham ke tidak, makcik? Ada orang ke masjid lah, di rumah tak ada orang. Jadi ke masjid sebab tak ada orang. Besok cucu balik, oh makcik, cucu balik tak datang ni. Mana Hajah Milah tak nampak dia. Ada orang nama Milah ke? Ah sudah, tukar nama, tukar. Mana pergi sebab di rumah tak ada orang. Besok kalau orang ramai tak datang. Bukan kerana dia nak buat ibadah. Faham? Sama jugalah apa yang berlaku hari ni. Lepas tu tuan tengok pelik-pelik kat Mekah ni. Tak lama besok, tak ada beza dengan orang putih dengan kita. Pasal sama-sama berselfie. Sekarang orang putih dah boleh masuk Madinah. Boleh masuk dah. Tak apalah, yang itu tuan-tuan tak usah pening kepala lah. Bawa tenang.
Kan ada orang marah, apa nak jadi? Hak kita telah dirampas. Bawa tenang bang. Baca dulu perbincangan para ulama. Soal Madinah itu tidak dibolehkan untuk orang kafir, itu tidak sepakat ulama. Ayat yang mengharamkan supaya tidak masuk orang kafir ni ialah, ataupun non-muslim, ialah Mekah. Itu memang jelas dalam ayat tersebut. Adapun Madinah ini memang disebut sebagai tanah haram. Tetapi pengharaman itu tidak sama dengan Mekah. Jadi tenang, jangan kelang kabut sangat. Kita kan suka kelang kabut. Besok bila kelang kabut nak tarik balik payah. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita kan suka begitu. Maki, lepas tu pening. Macam mana nak tarik ni? Lepas tu tenang, jangan kelang kabut. Baca dulu, baca, dengar. Kemudian baru buat kesimpulan. Faham? Oh makcik, faham ke tidak? Sebenarnya tak payah orang putih datang ke Madinah tu. Lama dulu dah dalam kawasan tanah haram tu, Saudi dah buat dah KP setengah malam bergendang-gendang, bukan main kuat suara, dalam tanah haram di Madinah. Tuan-tuan baru kemudian sibuk setelah orang putih masuk. Yalah, orang putih tu memang tak pakai tudung lah. Kalau orang putih tu pakai tudung, tak panggil lah orang putih, panggil lah orang ceras. Tapi sebenarnya Madinah ni lama dah. Saya pernah sekali dibawa, betul-betul duduk depan KP tu. Cuma saya tak gamak nak masuk lah, takut orang ambil gambar, kata wah ustaz dekat Madinah bukan main dengan dengung, kata dia. Memang KP tu campur lelaki perempuan. Saya pergi, sahabat saya ni bawa tu depan kafe tu. Dia kata, ustaz, cuma tengok. Kawan ni Mesir lah, dia duduk di sana, dia meniaga. Kebetulan dia ajak saya makan, borak-borak, dia kata, aku tunjukkan kau. Ini tanah haram, dia kata. Ni kafe ni, cuba kau tengok. Tengok mana tanah haram, mana kafe ni. Cuma sekarang ni je lah kita nampak pasal orang putih pun masuk. Saya balik bulan 1 baru ni pun sama, sempak dengan dia orang. Pasal memang dibolehkan dia orang untuk masuk, cuma tidak dibolehkan masuk dalam pagar masjid. Itu je. Tapi lagi canggih baru ni, ada yang komen. Dia kata orang putih dah masuk Mekah, dah masuk Madinah, nampak gaya lepas ni hotel makin mahal lah. Itu yang dia sibuk. Dia tak sibuk pun kalau orang putih tu masuk, tengok perangai orang Islam dalam Madinah tu, takut elok tujuan nak ajak orang tu masuk Islam, jadi bertambah jauh daripada Islam. Pasal orang meniaga menipu dalam tu. Dia kata lagi Yahudi kat sini daripada Yahudi. Tuan-tuan nak kata apa? Dia belum naik teksi lagi, kena kawan tu bagi duit 500, tak dipulang-pulangnya, balas kata dia. Cukuplah kata dia. Rupanya 500 disebabkan kawan tu. Orang lebih risaukan harga hotel naik. Saya boleh jumpa dengan orang non-Muslim ni di sana baru ni, yang terfikir dan kepala saya lah, macam mana kita nak sorokkan perangai-perangai orang tak semenggah dalam Madinah ni. Faham tak makcik? Lebih kita risaukan. Sebab itu dulu tuan-tuan, saya ingat Haji 2010, saya pernah dalam muzakarah haji di Mekah, saya sebut bagaimana keadaan kita yang mengerjakan haji, khawatir kalau orang tengok tak ada beza dengan perayaan lain sebab sampah menimbun. Saya tak mau sebutlah perayaan apa, tapi kalau tuan-tuan rajin jalan, habis daripada perayaan sampah menimbun. Cuba tengok kita. Tuan-tuan tak payahlah buat-buat surprise sangat. Tuan-tuan juga yang buang sampah, buat-buat macam terkejut sangat. Pasal yang saya nak sebut, kerana mereka tidak lihat bahawa umrah haji itu sebagai ibadah. Sama lah juga kita nak masuk Ramadan, yang kita sibuk, kita lihat, oh seronok sembahyang tarawih, oh seronok kita nak
buka puasa. Betul lah. Tetapi pandang dahulu itu adalah ibadah. Habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan. Kita sampai berapa ni Comah? 10.30. Ada makan malam ni? Makan pendek je lah. Tu sebenarnya. Yang ketiga, apabila kita menyebutkan persediaan nak masuk dalam bulan Ramadan, tidak boleh tidak, kita kena meletakkan matlamat. Apa matlamat? Kan? Kalau orang yang memang ke masjid, orang yang memang berjemaah 5 waktu, tiba-tiba dia letakkan matlamat sepanjang Ramadan dia nak sesuai 5 waktu di masjid. Dah kenapa? Maknanya tak ada beza apa. Sebelum Ramadan pun 5 waktu, Ramadan pun 5 waktu. Itu saja. Apa beza? Tapi kalau orang yang mungkin sebelum Ramadan, dia mungkin Quran jarang baca, masuk Ramadan, dia letak niat, kali ni aku nak latih diri supaya boleh sentiasa baca Quran. Jadi itu yang dipanggil sebagai meletakkan matlamat. Kerana kata para ulama, Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai tempat untuk kita melatih diri. Jadi maknanya 30 hari dalam bulan Ramadan supaya kita latih apa yang biasa kita tak buat, supaya kita boleh buat dalam bulan Ramadan, dan dengan harapan supaya lepas Ramadan kita masih terus buat. Kalau tidak, apa beza? Tuan-tuan ni faham ke tidak? Cuba kita tengok berapa tahun kita Ramadan, daripada akil balik sampai sekarang bang. Maknanya berapa kali dah Ramadan? Kalau umur 60, bermakna 45 kali Ramadan. Kalau paku diketuk 45 kali, tenggelam dah dalam kayu. Tapi orang kena beduk 45 kali, tak apa-apa. So kita menungkan ni. Kan dalam Quran sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran sebut, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bermakna adalah matlamatnya. Tapi tiba-tiba kita puasa berpuluh-puluh kali, begitu juga tak ada berubah apa-apa. Kita bertenang sekejap bagi laluan azan. Dah masuk? Belum? Dah. Tuan-tuan, kita bagi laluan azan dulu, balik selepas ni. Jangan ke mana, teruskan bersama saya selepas ini.
La haula. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة سيدنا محمد المسيح الفضيلة الشرف وبعث مقام محمد إنك لا تخلف. Ayuh, tuan-tuan, sambung balik. Jadi sebab itu nak kena tetapkan apa matlamat kita. Kerana kita kena rasa bahawa bulan Ramadan ini dia tidak hanya sekadar bulan untuk berpuasa, tapi kena rasa bahawa bulan Ramadan adalah sebagai bulan untuk mendidik diri kita. Dan hasil sebulan Ramadan itu untuk 11 bulan akan datang. Jadi sekarang kita tengoklah. Maknanya kita dah puasa yang lepas, ni dah 11 bulan ni. Dah habis dah 11 bulan. Ni Syakban cukup 11 bulan. Maknanya bagaimana hasil macam makcik bulan Ramadan hari itu kita bersedekah 30 hari. Baik, sekarang 11 bulan macam tak ada harapan. Bulan Ramadan tu je lah sedekah. Bulan Ramadan yang lepas kita 30 hari tarawih. Tuan tengok orang update Facebook, alhamdulillah malam ini cukup 30 hari tarawih tanpa gagal di masjid. Oh, canggih. Macam 11 bulan lepas tu tak ada harapan. Maknanya kita punya training yang lepas gagal. Lagi yang lepas khatam Quran ada sini. Telur dapat? Tak dapat. Komen sini. Dia kalau orang Melayu ni khatam Quran mesti ada telur. Mempertahankan ketelurannya tu. Tapi sini bukan Melayu sini. Lepas tu tak ada telur. Makna khatam Quran. Kita pun kata bagus. Baik. 11 bulan dah khatam belum makcik? Tuan-tuan tak payah angguk lah, tak payah geling, dan diam je sudah. Ini masalah kita. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut, kena letakkan matlamat kita. Bukan tuan-tuan je, saya pun sama. Semua kita lah sama. Kita kena rasa bahawa bulan Ramadan ini sebagai masa terbaik untuk kita mendidik, untuk kita melakukan perubahan. Sebab dalam bulan Ramadan ni istimewanya, pertama Nabi SAW sebut, apabila zaja Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syaitan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Sebagian ulama mengatakan ia adalah makna yang sebenar. Maknanya pergi syurga buka luas, pergi neraka tengok pintu tutup luas, pintu ditutup rapat. Sebagian mengatakan ini memberi maksud majazi. Artinya bulan Ramadan orang akan mudah untuk buat kebaikan. Bulan Ramadan orang mudah untuk tinggalkan hal-hal yang buruk. Jadi maknanya orang nak berlatih mudahlah. Kalau orang biasa susah nak ke masjid, bulan Ramadan dia jadi mudah nak gerak ke masjid. Kalau dia biasa susah nak sedekah, bulan Ramadan mudah nak sedekah. Itu maksud dia. Maka itu antara kelebihan Ramadan itu yang disebut oleh para ulama sebagai madrasah ataupun tempat untuk mendidik. Jadi letaklah setting masing-masing. Tak sama. Kadang-kadang orang semangat terlebih. Bulan Ramadan 30 hari qiyamul lail, bawa tenang. Seminggu sekali pun gagal. Lepas tu tengok dulu. Sesuatu bertenang, jangan kelang kabut.
Yang belum lagi 5 waktu boleh ke masjid, set tu dulu. Supaya bulan Ramadan maknanya sebagai latihan kita boleh 5 waktu tanpa gagal. Set tu dulu. Jangan kelang kabut. Ini cita-cita tinggi benar. Bulan Ramadan saya mesti qiyam tiap hari. Bulan Ramadan mesti bangun pukul 2 pagi. Cukup 3 hari tobat nasuha. Itu kadang-kadang kita nak buat apa-apa perubahan, dia panggil sunnatut tadarruj. Sunnah berdikit-dikit tu kena buat. Tenang. Maknanya jangan kelang kabut. Maksud dikit tu bukan hari ni sudahlah, besok tak payah. Tak. Maknanya buat sesuatu dulu. Artinya dahulukan keutamaan aulawiyat. Apa aulawiyat? Nisbah kita je nisbah orang. Jangan ikut imam. Imam mengkerja di imam. Tentu dia sembahyang 5 waktu kat masjid. Kalau tidak, siapa jadi imam? Imam baguslah. Selalu dekat masjid sembahyang. Habis, kalau imam tak ada, siapa pula jadi imam? Tentulah namanya imam. Tak, kita kira kita. Tengok, di mana yang 11 bulan ni kita gagal. Kena letak tu. Kena letak. Kalau tidak, bermakna kita tak ada beza. Ramadan sudah, Ramadan tahun ni kita masuk. Sama je. Lagi canggih, kalau berani, tepik di dinding rumah. Macam. Saya nak tengok Pak Gaya macam tak ada harapan ni ya. Kan? Kena bini pula menengok, lagi tak ada harapan. Tak ada maknanya bapak engkau ni, kata dia. Bini memang kaki kondem. Kan? Artinya kita kena letak. List down. Ini kalau betul lah tuan-tuan. Dah tajuk dia hari ni tu. Bersediakah kita? Lain kali tuan-tuan bagilah tajuk lain. Ramadan pesta makan. Kan senang cerita. Ini tajuk kita, Ramadan bersediakah kita? Jadi tengok, yang paling penting, maknanya letakkan matlamat masing-masing. Terus saya ikut orang, terus kita sendiri kak? Oh makcik, kita sendiri. Apa bang kita punya matlamat? Tengok diri kita, tengok. Oh, aku tang baca Quran lah. Payah lah, baca Quran payah. Kena fikir macam mana gaya supaya Ramadan ni, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ni aku berjaya boleh baca Quran. Supaya 11 bulan hasil dia boleh baca Quran. Tu. Supaya kita jadi orang yang sedekah. Pasal bulan Ramadan kita rajin sedekah. Ini kita nak latihkan dalam bulan Ramadan. Sedekah. Supaya terbiasa habis Ramadan pun sedekah. Bulan Ramadan kita jadi orang yang jaga kita punya percakapan. Supaya 11 bulan ke depan pun kita berjaya jaga percakapan kita. Itulah maksud ni. Kena tengok masing-masing lah. Mana orang yang jenis mulut lepas, asal suka nak komen, asal suka nak bercakap, itu dia punya matlamat. Orang yang kedekut amat, sedekah untuk Jumaat RM5 4 minggu. Bukan RM1 seminggu. RM5 itulah dia bawa hanya 4 minggu. Asal bawa Jumaat, dia lupa. Masuk Jumaat depan, itu juga duit dia. Pun lupa juga. Masuk Jumaat ketiga, pun lupa. Jumaat keempat pun lupa. Tak payahlah bang, simpan je lah duit tu. Payah menok. Menunjukkan kita bukan ahli sedekah. Tak berjaya. Cuba tengok, boleh buat tak boleh buat. Macam ada harapan. Tu. Jangan buat benda yang sama. Saya Ramadan tahun ni nak pastikan solat berjemaah. Memang dah solat berjemaah 5 waktu. Apa benda lagi? Itu sekadar mulang saja. Cari yang lain. Apa yang kita nak supaya kita boleh perbaiki dalam bulan Ramadan. Habis. Yang keberapa? Yang keempat. Tak tahulah tuan-tuan tulis ke tidak. Lantaklah tuan-tuan. Yang seterusnya. Aywa. Tuan-tuan, kita kena buat perancangan. Tadi kita menetapkan objektif matlamat. Tapi Ustaz, saya ingat ini kadang-kadang kita orang Malaysia ni memang tak rajin buat. Sebab tu kadang-kadang kalau jemput penceramah pun ada setengah tempat, kita tanya tajuk apa? Ikut Ustaz lah tajuk apa. Kita pula menentukan tajuk. Dia yang manggil penceramah,
Dia suruh kita tentukan tajuk, jangka kita lah tentukan. Saya kalau ceramah di Singapura, siap. 1, 2. Tapi dalam objektif siap, orang putih pula sampai tak faham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Maknanya sepanjang 1 jam 10 ni mesti capai. Oh, canggih. Faham makcik? Letak. Maknanya kita tetapkan objektif dia. Yang seterusnya, kita melakukan perancangan. Satu kata Sayyidina Umar, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Benda yang baik yang dibuat sembrono, dia akan gagal dengan benda yang jahat dibuat secara teratur. Kita selalu komplain, apa nak jadi kita ni konsert je. Orang yang buat konsert, oh bang, sejuk betul aircon. Orang yang buat konsert, dia daripada tadi mikir Allah sejuk je. Orang yang buat konsert, tuan-tuan ingat dia pakai jadi gitu je? Tak. Dia ada promoter, dia ada iklan. Iklan bukan sembarang. Ayat semua canggih. Kita iklan kuliah maghrib, tu je. Orang tengok kuliah maghrib, tak payahlah. Sebab tu, ini bukan masjid sini tuan, bawa bertenang. Macam kondem masjid kita je, tak. Saya ni pusing-pusing. Kadang iklan kaku. Bagilah iklan canggih sikit, supaya orang rasa nak buat. Ni Ramadan tak lama datang. Ramadan, salam Ramadan Al-Mubarak. Orang yang baca tu 14 tahun Al-Mubarak sudah dia tak tahu benda. Cubalah buat sikit ayat yang boleh menarik perhatian. Ramadan tiba lagi, belum nak beramal, dah nak mampus. Contohlah, jangan buat begitu. Main buat tenang. Ini orang tengok live ni, kasar betul Ustaz ni kata tak. Saya bagi contoh. Maknanya supaya ayat tu tak mati. Tengok kenapa kita terpanggil untuk baca papan tanda dekat jalan raya. Kan? Pasal dia bagi attracting pada kita. Berhati-hati. Atau mula dia kata perlahankan kenderaan. Orang tak baca sangat. Orang laju juga. Ke depan sikit, 80 km sahaja. Orang tak tahu lagi. Ke depan lagi dia tulis, awas kawasan kemalangan. Orang mula nampak tenang. Ke depan lagi, kemalangan maut. Berhati-hati. Ke depan lagi, selekoh maut. Kan makin slow. Kalau orang masih laju lagi, ke depan lagi, nak mampus, tak reti berahan. Maknanya orang akan rasa untuk nak buat. Tuan-tuan faham ke tidak? Sebab nak masuk Ramadan, tuan tengoklah di mana-mana pun. Salam Ramadan Al-Mubarak. Salam Ramadan Al-Mubarak. Apa kefaedahnya tu? Bukan kita kata tak bagus, tapi bagilah satu benda yang boleh attract orang, supaya orang bergerak. Kita komplain orang buat konsert. Tuan tengok dia buat konsert. Berbanyak iklan dia, canggih-canggih dia bagi. Kini tiba lagi, jangan ketinggalan. Tulis lagi, konsert kesukaan ramai. Kan dia masuk dengan jiwa orang yang baca. Macam, boleh? Dah panggil saya ceramah lah. Jadi makna tahun ni tukar. Iklan kena tukar. Kan? Jangan lupa, kita berterawih seperti di Masjidil Haram. Macam, canggih. Walaupun imam baca, ikut dia je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan? Orang datang tak macam Masjidil Haram pun, tak apalah. Kan? Yang penting iklan mesti power. Tu. Yang lain tuan-tuan buat sendirilah. Kalau semua saya nak bagi, payahlah pula. Maknanya begitu. Supaya kita boleh menarik perhatian orang untuk melakukan kebaikan. Jadi sebab itu kena rancang. Apa yang kita nak buat? Itu dalam konteks masjid lah. Tuan-tuan jangan sibukkan masjid. Masjid pandai dia lah buat.
Ini kita. Tapi kita nak merancang, nak kena tahu juga apa benda yang kita nak kena buat. Kalau tidak, lain yang kita nak kena buat, lain yang dirancang. Orang suruh pergi kahwin, dia sibuk pakai track shoe. Tak ke confuse orang. Ke mana pengantin ni sebenarnya? Nak pergi jogging ke, nak pergi kenduri kahwin? Jadi tak kena perancangan dengan apa yang dia nak buat. Jadi kena tahu. Pertama, tuan-tuan, saya ringkas je, pukul 9 dah. Tuan-tuan jangan risau. Last ceramah pukul 9. Ni, takut yang datang semua isyak balik kan. Yang sebenarnya saya memang sejuk betul. Masjid ni memang tak berubah-ubah betul sejuk dia. Dah rasa macam dekat salji ke sikit. Yang pertama, bulan Ramadan tu dipanggil Syahrul Quran. Bulan membaca Al-Quran ataupun bulan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita kalau kita ini memang Quran dah bagus, lompat satu langkah lagi. Situ ada setengah tempat sekarang Ustaz, dia buat bagus. Dia bagi tadarus ni ikut level. Canggih. Makna yang dah memang betul-betul baca Quran bagus, tajwidnya bagus, dia lompat supaya baca tu secara dengan makhrajnya, dengan sifat hurufnya. Tu canggih lah. Makna yang baru nak mula, dia duduk dalam grup Iqra. Cuma masalah sikit lah, kena pula grup Iqra tu semua budak-budak Jahannam, dia seorang pula umur 63. Jenuh dia duduk di situ. Tapi tu salah nyambut budak-budak kan. Maknanya grup orang tua je lah, beginner kita panggil. Tak apa, daripada dia duduk dekat grup yang memang expert, nanti dia jadi rendah diri. Jadi tak apa duduk. Okey, siapa nak masuk grup beginner, masuk. Yang expert kita hantar seorang yang expert. Sila baca ji. Salah. Tak kena tu, makhraj ain tu. Sekali lagi. Ain. Sini. Salah, sini. Daripada dia dia kata mam sudah lah mam, takat tu jelas saya baca. Tu. Macam ada harapan. Kita bayar. Sebab itu kita tuan-tuan, tadarus ni orang tak berapa nak datang. Tapi kalau baca Yasin, ramai orang. Kenapa? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Tadarus, orang tak nak join. Baca Yasin, penuh. Sebab apa? Sebab baca Yasin, miming pun boleh. Orang baca, kawan tu baru buka Quran. Baru nak mencari ke mana mula. Mulut dah bergerak dah. Entah apa dia baca, Allahu'alam. Pasal baca ramai. Tadarus kan baca seorang-seorang. Dia tengok kawan tu baca, dia aim lah, aku lepas ni, aku yang ini ni. Dia sambung pula lagi. Celaka betul, dia sambung pula. Sebab tu kadang orang tak mau tadarus. Saya ingat sekali, 1 tahun dulu, Ramadan di Singapura. Canggih tu masjid tu. Saya lupa nama masjid tu. Saya rasa Masjid Ahmad Ibrahim Qusay, dia menteri Singapura zaman dulu. Dia baca tu pakai mikrofon Ustaz. Tuan-tuan jemaah, makna orang yang tadarus baca pakai mikrofon. Macam boleh buat tahun ni. Memang tinggal imam dengan Bilal je, yang lain balik. Makna canggih. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, maknanya bulan Ramadan, bulan Quran. Jadi kita nak kena lihat, bukan hanya sekadar khatamkan saja. Banyak orang dikejarkan khatam. Sebab itu kadang-kadang, maaf sebut tuan-tuan, masih tak berubah. Kita sibuk nak mengejarkan khatam, maka akhirnya kita paraidkan Quran tu. Saya kurang setuju kalau untuk belajar. Kalau untuk awareness, untuk galakan, okey. Macam yang selalu kita buat grup-grup WhatsApp tu kan, khatam Quran. Dia baca satu muka je, terus khatam hari tu. Pasal ramai baca. Itu okey lah untuk awareness. Tapi kalau untuk belajar tak bagus. Untuk belajar tak bagus.
Pasal kita nak kejarkan khatam je semata-mata. Bukan khatam pun. Dia tak khatam-khatam pun. Dia hanya baca 2 muka je. Dia hanya baca 3 muka je. Mana khatam ni? Sebab itu, jangan soal khatam tu saja dikejar. Kita ambil kesempatan untuk belajar. Tu. Jadi supaya kita bertadabbur dengan Al-Quran. Tak apa, tak khatam pun tak apa. Yang penting kita sentiasa baca. Sebab itu saya kata tuan, ada orang dia kata, Ustaz, saya khatam baca. Bagus. Soalan. Berapa banyak baca sehari? Oh, dia kata kena kira sehari. Saya tak kira sehari lah, tapi memang khatam. Saya kata betul. Bagus khatam. Tapi lebih bagus orang yang boleh baca 2 muka sekali baca. Daripada orang yang kejar khatam. Mabuk dia. Aku rasa macam lain je, ustaz lain cakap. Sebab dia baca 2 muka pun dia khatam. Dia baca 2 muka sebelum zuhur, dia baca 2 muka lepas zuhur. Dia baca 2 muka sebelum subuh, dia baca 2 muka lepas subuh. Dia baca 2 muka sebelum asar, dia baca 2 muka selepas asar. Dia baca 2 muka sebelum maghrib, baca 2 muka sebelum maghrib, 2 muka sebelum isyak, 2 muka selepas isyak. Berapa semua? 20 muka. Kali 30 hari 600 muka. Baki lagi berapa? 14 muka, 13 muka. Itu juzuk amal je. One shot. Maknanya apa? Sebab daripada subuh dia baca sampai ke isyak. Berbanding dengan orang yang hanya tumpu betul-betul sekali baca, duduk 1 jam, habis. Lepas tu 23 jam dia tak pandang Quran dah. Macam makcik. Nampak macam senang 2 muka tu. Setakat ni Ustaz, ramai yang gagal daripada berjaya. Jadi tahun ni kita cabar diri kita untuk baca 2 muka je. Macam bang, nampaknya senang. 2 muka kacang. Selalu baca 10 muka. Tak. 2 muka sebelum sembahyang subuh. 2 muka lepas sembahyang subuh. 2 muka sebelum sembahyang subuh. Sampai suatu tahap tu ada orang dia kata, Ustaz, boleh tak kalau yang 2 muka lepas zuhur tu baca masa sebelum zuhur? Mana dah insaf lah tu. Dia rasa takut tak terkejar lepas zuhur tu. Dia takut tak terkejar sebelum asar tu. Dia takut tak terkejar lepas asar. Jadi cuba tahun ni kita buat bermakna kalau begitu the whole day, hampir keseluruhan masa kita dengan Quran. Cubalah. Kan dah saya kan ceramah. Saya ceramah lah. Kan tuan-tuan janganlah marah saya, tenang. Habis tu yang pertama. Sedap tu Ustaz. Dia tukang bagi idea je. Dah itu kerja saya. Tuan-tuan nak suruh benda lagi. Yang kedua. Marah orang. Bulan Ramadan dipanggil Syahrus Sadaqah. Bulan sedekah. Banyak hadis Nabi SAW. Hadis yang masyhur kan disebut tentang Nabi SAW, bahawa Nabi ni orang yang paling pemurah kan, dan Nabi SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nabi SAW banyak buat kebaikan lebih laju daripada angin yang bertiup. Maknanya bulan Ramadan memang tak boleh lari daripada bulan sedekah. Rancangkan. Ni tuan-tuan punya duit, jangan tanya saya. Makna sedekah ni macam-macam lah. Cuma saya nak pesankan satu je. Jangan kita sibuk hanya sedekah untuk moreh. Kerana yang disuruh Nabi SAW beri makan orang yang berbuka atau orang yang berpuasa. Jadi kejarlah orang yang puasa tu. Kan? Kerana orang yang memberi makan orang yang berbuka, maka dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kena kejar yang tu. Kejar. Moreh pun kejar juga, tak ada masalah. Cuma moreh orang tak buka dah. Dia dah lama berbuka dah. Tuan-tuan faham ke tidak? Buka waktu maghrib. Jadi maknanya yang makan moreh tu bukan orang puasa dah. Itu orang yang menterdarah tengah malam saja. Sekian dia maklumkan. Marah orang celaka Ustaz ni. Tak, maknanya kadang kita tersilap. Bukan salah, saya tak salah. Itu termasuk umum saja. Maknanya wa'atimut ta'am, orang yang bagi orang makan. Tak ada, Nabi tak suruh. Bukan saya kata
Orang yang buat untuk murih tu bid'ah, bawa tenang. Apa benda bid'ah pula? Bagi orang makan, bagilah. Cuma saya kata kejarkan orang berbuka, supaya kita dapat pahala setiap orang yang berpuasa. Nah, itu penting. Jadi plan lah. Tuan-tuan nak buat macam mana, buatlah. Zaman sekarang canggih dah. Tuan-tuan nak bagi orang buka ni, masjid pun boleh, kau tak masjid pun boleh. Kan, minta je alamat dia, lala move. Saya bagi tahu terus alamat saya, supaya senang tuan-tuan untuk nak buat. Tak payah tuan-tuan, tak ada kerja. Tak, maknanya contoh supaya apa kita nak buat. Buatlah. Dan saya ingat bab bagi makan ni tuan-tuan, kita kena, saya rasa sesuaikanlah. Jangan sampai pembaziran. Kan? Ini asal nak bagi makan je ustaz. Bagi makan je ustaz. Tuan-tuan ingat ustaz tu apa? Kaki menterdarah ke apa? Tukarlah pula. Ramai lagi orang miskin tu, ambil alamat dia, hantarlah lamu. Kan? Bagi makan. Itu lebih baik. So, ustaz pun terlebih makan dah. Marah ustaz ni. Tak, betul. Saya sebut. Tak mesti nak kena ustaz. Tak mesti imam. Tak mesti. Cari. Kan kita banyak alamat pakai miskin. Bagi dia makan. Order yang canggih sikit. Apa nama tu? Pizza Wagyu. Hantar. Tapi lah, Arab-Arab dia tahulah apa tu Wagyu. Takut dia pun tak tahu Wagyu. Kata pizza pula. Kata dia tahu mahal lagu. Tapi maknanya tuan, berilah orang makan dan jangan semua fokus satu tempat. Sebab yang kita tengok, bila orang fokus satu tempat, akhirnya makanan itu berlebihan. Ya? Jadi carilah. Pemahaman tuan-tuan lah. 2. Plan. Rencang. Masa lagi, don't worry. 12 hari lagi. Boleh plan. Terus estimate. Saya bulan Ramadan Ustaz, saya nak belanja 500 untuk bagi orang makan. Estimate lah. Macam ada berani. Tak ada harapan nampaknya. Saya tengoklah, kalau ada orang minta, saya bagilah. Kalau tak ada lah. Tak ada gitu. Dia kena plan. Tak sungguh. Ada orang mana plan. Dia kata, Ustaz, saya memang bulan Ramadan 2,000 untuk belanja bulan Ramadan. Oi, saya kata ni buat makan bazar Ramadan ke apa? Dia kata tak. Untuk sedekah orang berbuka puasa. Canggih. Ada Ustaz? Dia memang estimate. Saya 2,000 Ustaz. Tu memang wajib belanja 2,000. Dia panggil belanja hangus. Ini orang cerdik. Pasal dia tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan untuk sedekah. Dan paling bagus sedekah ialah memberi makan orang puasa. Cuma saya kurangkan sikit tadi, supaya jangan dilonggokkan satu tempat. Kita ada kot, kita memang ada buka puasa. Ada. Berapa tajaan tahun ni? Belum tu lagi. Belum. Ada setengah masjid 500 sehari. Banyak tu. Ada setengah masjid 5,000 sehari. Ada setengah masjid 15,000 sehari. Sungguh. Pasal yang datang makan pun beribu. Saya tanya satu masjid, dia kata, Ustaz, kami 15,000 sehari. Saya tanya, ada ke orang taja seorang ni? Dia kata ada. Ni jenis orang kedekut. Dia tak nak share pahala dengan orang lain. Saya nak satu hari ni semua saya punya. Tuan-tuan, macam ada harapan. 15,000 sekali kita taja, setahun kita menung. Tenung. Macam mana boleh terbagi 15,000 ni? Tak apa. Jangan buat sampai kita rasa susah. Maksudnya susah hati. Susah. Akhirnya tak ada pahala kita. Pasal tak ikhlas dah. Buat, enjoy apa yang kita buat. Sedekah kita enjoy. Sebab tu kena rancang. Yang ketiga, Syahrul Qiyam. Bulan untuk kita hidupkan malam ni. Sekurang-kurangnya solat tarawih. Sekurang-kurang. Kisahlah tuan-tuan 8 ke 20, saya malah nak gaduh bab tu. Ikut je lah. Kalau masjid tu buat 8, ikut je lah 8.
Cuma sikit je saya nak pesankan tadi, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, kata Nabi SAW, barang siapa yang solat ma'al imam, kutiba lahu qiyamul lailah, dia dicatat pahala seperti bangun sepanjang malam. Pasal yang ni kita tengok Ustaz, banyak orang apabila semayang tarawih, habis tarawih 8 ke, habis tarawih 20, dia bangun dengan alasan nanti nak qiyam di rumah, sedangkan imam masih lagi buat witir, naik. Pasal akhirnya dia tak dapat pahala yang disebut oleh Nabi SAW. Selain daripada itu, cara lain kalau imam nak selamatkan dia, imam tutup majlis tu dulu. Kan, tutup majlis. Habis, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin. Kan, doa al-Fatrawih. Habis, sallallahu ala Muhammad. Tak ada witir. Tak, ada witir. Murih dulu. Habis murih, baru kita panggil Salatul Jami'ah rahimakumullah. Mari solat witir. Memang imam dengan Bilal je, yang lain dah cabut dah. Kita dah keluar, memang tak masuk, tak ada harapan. Macam tak? Boleh macam tu, tukar sikit format. Pasal nak selamatkan orang lain yang balik supaya dia dapat pahala hidupkan malam seluruhnya. Macam tak ada harapan, kekal je lah yang ada. Dia kena, pasal nak kena putuskan dulu. Dulu saya ingat masa mengaji dulu, imam dia buat 8. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bubar. Semua dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Lepas setengah jam dia panggil Salatul Jami'ah rahimakumullah, sambung 20. Tu. Boleh? Tak. Macam imam pun tak confident ni. Dan semua sunat. Itu kalau nak buat lah. Maknanya nak selamatkan supaya semua dapat pahala qiyam. Sebab kalau tidak, dia balik, maknanya dia tak dapat. Sebab imam belum habis lagi. Tapi kalau imam terus begitu, sebenarnya kita ada dua pilihan. Solat je dengan imam. Kemudian malam tu bangunlah untuk tahajud, tak perlu kepada witir lagi dah. Sebab hadis Nabi sebut tidak ada 2 witir satu malam. Atau ada juga pandangan ulama, oleh kerana witir ni ganjil, tambah satu lagi. Bila satu lagi, dia tak jadi ganjil lah, dia jadi 4. Maka itu belum witir lagi. Maka kemudian solat pun boleh. Jadi maknanya imam buat 3, kemudian tambah satu lagi, 4. Mana witir belum cukup lagi, nanti tutup buat 1 ataupun buat 3, habis kita pun boleh. Tapi rugi kalau siapa yang balik akhirnya dia tak dapat pahala solat berjemaah ni. Ini yang antara dijadikan hujah oleh para ulama. Tuan-tuan, saya ringkaskan tuan, sebenarnya syukur dah, bawa tenang. Yang seterusnya, syahrul doa, bulan berdoa. Ini payah, ini paling payah. Kalau tanya dengan kita, bulan Ramadan apa yang susah nak buat? Doa. Setuju ke tak setuju? Tak ada harapan. Tuan-tuan, berapa ramai antara kita yang tulis doa kita? Bulan Ramadan mustajab doa sebelum berbuka dan sejurus selepas berbuka. Mustajab doa. Maknanya sebelum buka ni, maknanya sepanjang kita berpuasa, dan sejurus selepas berbuka, itu juga mustajab doa. Tapi berapa ramai orang baca? Tak ada harapan. Tu simple je. Saya bagi tips terus. Kalau rasa nak baca doa, tulis. Ayuh, cubalah. Tapi tulis tu bukan tulis saja, tak. Dia mesti karang. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, lembutkanlah hati suamiku. Kena gitu. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya supaya lebih dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah. Tulis itu, tulis ayat tu. Ya Allah, sekiranya keras juga hatinya, bukakanlah pintu kuburnya. Marah betul tu. Semua. Kalau tak tulis itu, tuan, memang tak adalah. Sama je Ustaz, macam kita pergi Mekah pun, tak tulis, memang tak baca. Tapi tuan, believe me, cuba buat tahun ni. Oh kak, cuba buat.
Cuba. Saya yakin pasal ni bukan baru percubaan, banyak tahun dah. Saya yakin kita ada doa nak baca. Dan sepanjang hari kita akan ada doa nak baca. Dan doa ni tak payah tulis lah. Tulis biasanya buku tinggal. Tulis dalam handphone je. Tulis dalam handphone. Jadi handphone kan ke mana-mana bawa. Dalam jamban pun bawa, ke mana pun bawa. Jadi handphone jangan tinggal. Orang biar tinggal lesen, jangan tinggal telefon. Kan? Kalau kena tangkap pun boleh telefon. Tolong hantar lesen, kena tangkap lah kata dia. Kalau tinggal telefon, bawa lesen payah. Apa-apa hal tak ada benda nak pakai. Tuan-tuan, tulis dalam WhatsApp. Kan, buatlah grup WhatsApp. Tapi ahlinya kita juga. Invite semua, tenang keluar semua. Jadi kita seorang-seorang je dalam grup tu. Idea. Kan? Dah bagi macam itu pun tuan-tuan tak buat juga, lantak tuan-tuan lah. Itu je lah, apa lagi nak cakap. Habislah, cukup tuan-tuan. 9 suku dah. Cerita panjang pun bukan tuan-tuan faham. Cerita pendek tak faham, cerita panjang pun tak faham. Maka eloklah pendek. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan. Ada panjang lagi. Tuan-tuan, saya bukan baca je, ada nota, bawa tenang. Tapi kalau saya baca semua, takut kita tak jamuan-jamuan kan sampai kesudah. Kan? Apa mana ni? Kambing. Yang main. Kambing ni tak boleh lambat. Makruh, tuan-tuan. Sebagai kesimpulan, kita bercerita malam ni persediaan Ramadan. Yang ini sebagai gambaran kalau bersungguhnya kita nak masuk bulan Ramadan. Cuma terakhir ni sikit sajalah. Tuan-tuan, manusia ni dia mudah terinfluence dengan suasana. Dia terinfluence. Sebab itu kita ni mudah apa dia panggil? Influence ni apa cakap betul? Dipengaruhi. Manusia memang macam tu. Dia mudah dipengaruhi. Kawan dengan orang putih, dia mula cakap orang putih. I think kan. Soal banyak kawan orang putih. Bersin pun excuse me. Dia tak ada alhamdulillah nak. Nyampah mengada excuse me. Macam tak boleh nak baca alhamdulillah. Kalau dia rajin ke surau, dia pun dah mula cakap Arab. Ana kan, ana enta. Itu je lah. Dua perkataan tu je. Pasal manusia memang sifat begitu. Sebab itu kita kena create environment kena create. Ini saya pesan pada tuan-tuan yang datang lah. Saya percaya kita yang datang malam ni bukan saya saja datang, tak ada kerja. Oi, jenuh tu. Saya tengok yang bersela tadi berapa kali pusing dah kaki dia. Kanan tukar kiri, tukar kanan tukar kiri. Lurus kaki tak berhenti-henti. Celaka ustaz ni panjang pula kata dia. Tak, maknanya kita malam ni memang kita betul-betul nak supaya kita boleh buat sesuatu. So saya pesankan starting dah sekarang. Apa dia? Create environment dulu. Di rumah kita makcik, di mana yang kita nak jadikan sudut kira-kira lah itu sebagai kita punya tempat ibadah kita. Kan? Letaklah mana? Biar ada satu khusus. Jadi perelokkan dia. Kira-kira kalau nak kiam di situlah. Kira-kira. So ada satu environment untuk kita. Tuan-tuan pandai sendirilah. Takkan itu pun saya nak ajar. Kan? Kalau tuan-tuan rasa nak pasang banner dekat rumah pun boleh juga. Dengan banner. Ramadan tiba lagi. Semangat betul tu. Saya khawatir banner masjid dia ambil ni. Dibubuh dalam rumah dia. Naif. Tapi maknanya saya kata first create suasana. Create suasana di rumah kita. Ini paling mudah untuk kita buat. Ini kalau rasa betul-betul kita nak menyambut Ramadan. Oh kak, boleh? Makcik, boleh ke tidak? Pasal rumah ni biasanya urusan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri memang dipegang lah. Kan? Jadi kalau yang datang malam ni suami isteri, senang sikit lah. Pasal Menteri Dalam Negeri pun datang. Kita ni Perdana Menteri saja. Menteri Dalam Negeri kita tak pegang. Kita hanya Menteri Ekonomi saja. Kewangan pun dipegang juga. Jadi naya juga tu. Tapi kalau malam ni Menteri Kewangan pun ada, Perdana Menteri pun ada, so mudah sikit lah. Jadi arahan tu boleh bersekali. Tapi kalau malam ni yang datang Perdana Menteri je, belum tahu lagi. Takut kita buat proposal, Menteri Dalam Negeri reject. Awak kalau sembahyang pergi masjid atau menyibuk ke rumah, rejected.
Kita pun propose untuk sedekah pun reject. Jadi nampak gaya naya juga tu. Sekian dimaklumkan. Tuan-tuan, cukuplah tu. Baliklah. Ya. Kita sembahyang Isyak. Lepas ni kita nak sambung untuk jamuan. Apa pun mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sebagai permulaan untuk menyemarakkan Ramadan untuk tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.